Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal khaira wal afiyata wan najata fid dunya wal akhirah bi anna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon perlindungan-Mu daripada kami mempersekutukan sesuatu apapun jua dengan-Mu dalam keadaan kami mengetahui kesesatannya. Dan kami memohon keampunan-Mu atas apa jua kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui, tidak menyedari hakikat kesesatannya. Tiadalah daya upaya kami, ya Allah, melainkan apa yang telah Engkau tentukan bagi kami. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah untuk sesi perkongsian kali ke-25 insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, terbitannya oleh Karya Bestari dan edarannya oleh grup buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan sebagaimana kita sedia maklumi, versi yang kita gunakan dalam sesi perkongsian audiobook kita ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu telah dapat kita kongsikan muqaddimah kitab bahagian 1, penjelasan 6 rukun iman, bab 1, Islam agama yang hak, yang merangkumi subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi. Bab 2, ibadah dalam Islam, yang merangkumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah am dan khas, jenis-jenis ibadah. Dan bab 3, umat yang terbaik, merangkumi topik ahli sunnah wal jamaah, wasitiyah ahli sunnah wal jamaah, hakikat iman ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga kesemua perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di bab 4, permulaan bab 4, iaitu rukun iman, yang merangkumi subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir, yakni iman kepada qada dan qadar.
Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yasin, Hafizahullah, untuk sesi perkongsian yang ke-25. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Bab 1, Islam agama yang hak. Bab 2, ibadah dalam Islam. Dan bab 3, umat yang terbaik. Alhamdulillah, ketiga-tiga bab tersebut telah pun kita kongsikan, perkongsian audiobook bacaannya, isi kandungannya dalam sesi-sesi terdahulu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Seterusnya, untuk sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi yang ke-25 di pagi yang berbahagia ini akan kita kongsikan insya-Allah dengan sambungan kepada subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sesi sebelum ini telah kita kongsikan subtopik makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, makna lafaz Allah dan ilah, dan subtopik nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ambil manfaat daripada perkongsian sesi ke-25 di pagi yang berbahagia ini, iaitu pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih luas berbanding nama-namanya, asma'nya, kerana setiap nama-namanya terkandung di dalamnya sifatnya. Contohnya, Al-Hayy, Allah Maha Hidup. Ia mesti disabitkan sebagai salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama terkandung di dalamnya sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti Al-Mutakallim, Maha berkata-kata. Selain nama Allah Subhanahu wa taala, tersirat juga di dalamnya sifat berkata-kata bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Kalam. Nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Selain ia adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, tersirat juga di dalamnya sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu As-Sam'. Ringkasnya, di dalam nama Allah yang Maha Hidup, Al-Hayy, terkandung sifatnya
sifat hidup, iaitu al-hayat bagi Allah. Di dalam namanya Maha berkata-kata, Al-Mutakallim, tersirat di dalamnya, terkandung di dalamnya sifat berkata-kata bagi Allah, iaitu Al-Kalam. Dan di dalam nama Allah As-Sami', iaitu Maha mendengar, tersirat juga di dalamnya sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu As-Sam'. Selain itu, terdapat sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan rapat dengan perbuatan-perbuatannya, iaitu af'alnya. Dan perbuatan-perbuatan ataupun af'al Allah Subhanahu wa taala itu tiada batas akhirnya. Sebagaimana juga perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas akhirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta da'wat, ditambahkan kepadanya 7 kat laut lagi sesudah keringnya, nescaya tidak akan habis dituliskan kalimah-kalimah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Contohnya, antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ialah al-maji'u, yang bermaksud datang. Sifat al-akhdhu, maksudnya mengambil. Sifat al-imsak, maksudnya menahan. Dan sifat an-nuzul, bermaksud turun. Kita sifati dia, Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat tersebut, kerana demikianlah yang datang dari dalil-dalil yang kuat, baik dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih. Namun begitu, kita tidak dibolehkan mencipta nama-nama Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat tersebut. Misalnya, kita ciptakan daripada sifat al-maji'u, datang, dengan al-ja'i, yang maha datang. Kita tidak dibolehkan untuk berbuat demikian. Kita juga tidak dibenarkan untuk mencipta nama daripada sifat. Contohnya, al-imsaku, iaitu menahan. Dengan kita ciptakan nama al-mumsik, yang maha menahan. Ataupun daripada sifat Allah Subhanahu wa taala an-nuzul, turun, tidak diizinkan untuk kita mereka-reka nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya an-nazil, yang maha turun. Dalam semua nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat-sifatnya. Tetapi kita tidak boleh mencipta nama Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya itu. Ditegaskan lagi,
Dalam semua nama Allah Subhanahu Wa Taala terkandung sifatnya. Tetapi kita tidak diizinkan untuk mencipta nama Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya itu. Kewajipan kita ialah mensabitkannya, menetapkannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan makna yang layak bagi kesempurnaannya, iaitu maksud yang hakiki tanpa adanya tashbih, penyerupaan, ta'til, pembatalan, tahrif, penyelewengan, pemesongan ataupun ta'yif. Menanyakan bagaimana at-tashbih, iaitu menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya, Nasrani menyerupakan Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi menyerupakan Uzair alaihissalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan musyrikin juga menyerupakan berhala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesetengah golongan menyerupakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan makhluk, wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan wajah makhluk, dan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan pendengaran makhluk. At-tahrif, iaitu menukar ataupun menggantikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. At-tarif terbahagi kepada dua. Pertamanya, tahrif lafzi, dan keduanya, tahrif ma'nawi. Tahrif lafzi adalah menukar sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut lafaznya. Tahrif jenis ini boleh terjadi kerana penambahan ataupun pengurangan, sama ada dengan satu perkataan, satu huruf, ataupun menukar tanda baris lafaz tersebut. Contohnya, menukar kalimah istawa yang artinya bersemayam ataupun berada di atas kepada kalimah istaula yang bermaksud memerintah dengan menambah satu huruf, iaitu lam. Atau menukar firman Allah Subhanahu Wa Taala, waja'a rabbuka, yang bermaksud dan telah datang Tuhan kamu, kepada waja'a amru rabbika, yang artinya dan telah datang perintah Tuhan kamu. Yakni dengan menambah satu perkataan di dalamnya, iaitu amru. Atau menukar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallamallaha Musa, yang bermaksud dan Allah berkata-kata kepada Musa. Atau menukar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kallamallahu Musa, yang bermaksud dan Allah berkata-kata kepada Musa, kepada wa kallamallaha Musa, yang artinya dan Musa berkata-kata kepada Allah, iaitu dengan menukar tanda baris huruf ha pada lafzul jalalah Allah daripada baris hadapan yang membawa maksud dan Allah berkata-kata kepada Musa kepada baris atas, sehingga maksudnya bertukar menjadi dan Musa berkata-kata kepada Allah. Itu adalah tahrif lafzi. Manakala tahrif ma'nawi pula ialah penukaran dari sudut makna. Tahrif jenis inilah yang selalu diistilahkan dengan at-ta'wil, iaitu menukar makna zahir sesuatu lafaz yang hakiki pada makna-makna lain tanpa dalil daripada Al-Quran, hadis-hadis sahih, ataupun tanpa asas penggunaan bahasa Arab yang asli. Contohnya, mentakwilkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala kepada zatnya, atau tangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kuasanya. Manakala at-ta'til, iaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala bertindak dengan zatnya yang maha suci. Contohnya, menidakkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui penafian nama-nama dan sifat-sifatnya, ataupun menafikan ciptaannya dengan mengatakan bahawa makhluk tercipta dengan sendirinya. At-ta'til berbeza dengan at-tahrif. At-tahrif bermaksud menafikan makna sahih yang terdapat dalam nas-nas
dengan menukarkannya kepada maksud lain yang tidak sahih, iaitu fasid. Sedangkan at-ta'til pula ialah menafikan makna sahih yang terdapat di dalam nas-nas tanpa menukarkannya kepada makna lain. Walaupun kedua-duanya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi penafian golongan at-tahrif adalah lebih khusus berbanding penafian kelompok at-ta'til. Maka itu, semua golongan at-tahrif adalah termasuk kelompok at-ta'til, akan tetapi tidak kesemua kelompok at-ta'til itu adalah golongan at-tahrif. Seterusnya, at-ta'yif. At-ta'yif iaitu bertanyakan tentang bagaimana bentuk cara. Dalam kata lain, at-ta'yif ialah penetapan bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap mukmin wajib beriman dengan segala nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, segala af'al Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan dalam Al-Quran serta Sunnah, tanpa mempersoalkan bagaimana hakikat bentuk zat atau sifat-sifat tersebut ataupun cuba mengkajinya secara mendalam. Pengkajian atau pengetahuan tentang bentuk sesuatu sifat memerlukan kepada pengetahuan tentang zat setiap sifat tersebut. Jika kita meyakini bahawa mustahil bagi kita mengetahui zat, maka sudah tentu kita juga mustahil mengetahui hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Suci. Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman rahimahullah, yakni guru Imam Malik rahimahullah, telah ditanya, Ar-Rahman istiwa, yakni bersemayam di atas arash. Bagaimanakah dia bersemayam? Beliau menjawab, istiwa itu maklum, yakni diketahui maknanya. Adapun caranya majhul, tidak dapat diketahui oleh akal. Ar-Risalah, yakni perutusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan Rasul hanya menyampaikannya dan tugas kita membenarkan atau menerimanya. Riwayat Ibnu Uyainah dan sanadnya sahih. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik rahimahullah juga pernah ditanya, Ya Aba Abdillah, Ar-Rahman istiwa di atas arash. Bagaimanakah dia istiwa? Lalu diceritakan bahawa Imam Malik rahimahullah menundukkan kepalanya hingga dibasahi peluh. Kemudian beliau menjawab, istiwa itu maklum, yakni diketahui maknanya. Adapun caranya majhul, yakni tidak dapat diketahui oleh akal. Beriman dengannya adalah wajib dan menyoal tentangnya adalah bid'ah. Selanjutnya, lelaki yang bertanya tersebut disuruhnya keluar. Lalu keluarlah dia dari majlisnya. Riwayat Yahya bin Yahya dan sanadnya sahih. Pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah berdasarkan pandangan salaf, iaitu pegangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Adapun golongan khalaf, iaitu ulama mutaakhirin, lebih cenderung untuk mentakwilkan beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya, tangan Allah Subhanahu Wa Taala ditakwilkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan wajahnya ditakwilkan kepada zatnya. Dalam hal ini, pegangan salaf adalah lebih selamat, lebih tepat serta lebih jitu. Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, dalam hal ini berlaku banyak perbezaan dan di sini bukan tempatnya untuk dibincangkan perkara ini secara meluas. Hanya sahaja dalam hal ini, jika kami mengikuti perjalanan mazhab salafus salih, yakni Malik, Al-Auza'i, At-Tawri, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahu'ai, dan lain-lain para imam kaum muslimin yang dahulu dan sekarang, iaitu mereka memahaminya sebagaimana sifat itu datangnya, tanpa ta'yif, yakni tanpa bertanya bagaimana, tanpa tashbih, yakni tanpa menyerupakannya, tanpa ta'til, yakni tanpa menidakkannya. Sedangkan yang zahir dalam fikiran musyabbihin, yakni golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, itu dinafikan olehnya kerana dia tidak serupa dengan makhluknya. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan sesuatu apapun jua dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Tetapi perkara ini sebagaimana yang dikatakan oleh para imam seperti Na'im bin Hamad Al-Khuzai, yakni tuan guru Syekh kepada Imam Bukhari, katanya,
Barang siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, maka dia kafir. Dan barang siapa menolak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya, maka dia kafir. Dan tidaklah apa yang Allah SWT dan Rasulnya sifati dirinya itu membawa makna tashbih, yakni penyerupaan. Oleh itu, barang siapa yang mengisbatkan, menetapkan sifat bagi Allah SWT sebagaimana yang datang daripada ayat-ayat yang nyata dan perkhabaran yang sahih sesuai dengan yang layak bagi keagungannya, dan menafikan, yakni mengingkari daripada Allah SWT segala sifat kekurangan, maka dia telah mengikuti jalan hidayah, yakni jalan petunjuk. Kita kongsikan juga di sini sedikit maklumat berhubung kait dengan sifat subutiyah dan sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Sifat subutiyah dan salbiyah. Jika sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ditinjau dari sudut kesempurnaan dan kekurangan, maka sifat-sifat tersebut dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah maksudnya segala sifat yang Allah sabitkan, yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Kesemua sifat tersebut sempurna belaka dan tidaklah ada padanya kekurangan walaupun sedikit dari semua sudut. Contohnya, sifat hidup, mengetahui, berkuasa, bersemayam di atas arash, turun ke langit dunia, wajah, dua tangan dan seumpamanya. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah maksudnya segala sifat yang Allah nafikan daripada dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Kesemua sifat tersebut adalah sifat kekurangan belaka bagi Allah. Contohnya, sifat mati, tidur, mengantuk, jahil, lupa, lemah, letih dan lain-lainnya. Dalam hal ini, kita wajib menafikan semua sifat tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan sebaliknya, kita wajib mengisbatkan lawannya. Sebab maksud Allah menafikan sifat-sifat tersebut ialah untuk menyatakan kesempurnaan lawan sifat tersebut di sisinya, bukan hanya sekadar penafian. Sebab kalau hanya sekadar penafian, bukanlah suatu kesempurnaan, kecuali jika ia mengandungi sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan. Contohnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Furqan ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup kekal, yang tidak mati. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menganiaya, menzalimi seseorang pun jua. Penafian sifat mati bagi Allah dalam ayat 58 surah Al-Furqan mengandungi makna tersirat akan kesempurnaan sifat hidupnya. Dan penafian sifat zalim dalam ayat 49 surah Al-Kahfi pula mengandungi kesempurnaan sifat adilnya. Kerana sifat subutiyah adalah sifat yang terpuji dan sempurna, maka sifat subutiyah yang Allah khabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran adalah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sifat salbiyah. Wallahu a'lam. Jenis-jenis sifat. Jenis-jenis sifat subutiyah. Sifat subutiyah Allah yang warid datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW
terbahagi kepada dua jenis, iaitu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah maksudnya ialah sifat-sifat yang sama sekali tidak terpisah daripada Allah, seperti sifat ilmu, hidup, berkuasa, melihat, mendengar, tinggi, hikmah, kaya. Termasuk juga sifat khabariyah seperti wajah, dua tangan dan dua mata. Kedua, sifat fi'liyah. Maksudnya ialah sifat-sifat yang tertakluk atau tergantung pada kehendak atau kemahuan Allah. Seperti bersemayam di atas arash, turun ke langit dunia, datang, ketawa, rada, kasih, benci, murka, gembira dan mengutuk. Kadang-kadang sifat fi'liyah dapat ditinjau dari dua sudut. Seperti sifat berkata-kata al-kalam. Ditinjau dari sudut asalnya, ia adalah sifat zatiyah kerana Allah sentiasa berkata-kata. Manakala ditinjau dari sudut lain pula, ia adalah sifat fi'liyah kerana sifat berkata-kata bergantung pada kehendak Allah. Dan dia berkata-kata apabila dia kehendaki, dan dia berkata-kata tentang apa yang dia kehendaki. Kewajipan kita terhadap kedua-dua jenis sifat tersebut ialah mensabitkannya, jadi menetapkannya untuk Allah sesuai dengan makna yang layak bagi kesempurnaan Allah, iaitu makna yang hakiki, tanpa tashbih atau ta'til atau tahrif atau ta'yif. Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita selesaikan perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, bagi bab 4 rukun iman, untuk subtopik yang pertama, iaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk penulis kitab ini sebagai jasa bakti beliau untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah kurniakan beliau dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat di atas khidmat baktinya terhadap agama. Dan juga semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua sebagai asbab untuk Allah kurniakan kita kefahaman yang tepat dalam beragama, serta kurniakan kita iman dan amal yang sempurna, yang bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah untuk sesi seterusnya, di perkongsian ke-26 selepas ini, insya-Allah akan kita teruskan lagi perkongsian isi kandungan subtopik yang kedua, iaitu iman kepada malaikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya, insya-Allah.